Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 1 Oktober 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Sarawak mempunyai banyak sumber dan khazanah yang boleh digunakan untuk memajukan negeri ini menerusi bidang pendidikan berasaskan sains dan teknologi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia akan memberi manfaat kepada anak-anak Sarawak dalam pendidikan dan masyarakat sejagat. Sarawak adalah sebuah negeri yang mempunyai sumber yang begitu banyak. Dan Sarawak diletakkan di tengah-tengah dunia ini, ekuator. Dan sudah tentu kita mempunyai banyak khazanah yang seharusnya kita buat pendidikan dan akan memberi kepada kemajuan anak-anak Sarawak dan juga masyarakat sejagat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pecah Tanah Pusat Sains Sarawak di tapak projek Jalan Stadium Petrajaya hari ini. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari juga turut menggalakkan para ibu bapa supaya memberi pendekatan kepada anak-anak dalam bidang sains, teknologi dan matematik demi mencapai masa depan yang lebih baik dan sekaligus dapat menyumbang kepada kemajuan Sarawak. Seterusnya, laporan dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang telah merangka strategi untuk melindungi negeri ini dari terus menerima masuk kes COVID-19 import dari luar Sarawak. Berucap dalam sidang media COVID-19 Sarawak yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Lama hari ini, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata, semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang berada di Sabah dan Labuan tidak dibenarkan ke Sarawak. Semua warga negara Malaysia dan bukan warga Malaysia yang berada di Sabah dan Labuan tidak dibenarkan masuk ke Sarawak mulai 4 Oktober 2020 sehingga 18 Oktober 2020 pada 14 hari. Dalam perkembangan sama, rakyat Sarawak yang berada di Sabah dan Labuan dibenarkan balik tetapi perlu memohon melalui aplikasi Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration form. Seterusnya akan dikuarantin wajib di pusat kuarantin yang disediakan selama 14 hari ditanggung Kerajaan Sarawak. Manakala sektor yang dikategorikan sebagai essential services termasuk delivery services yang menggunakan jalan darat perlu mendapatkan surat khas dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dan Limbang termasuk wajib mengambil ujian RT-PCR COVID-19 sebelum memulakan tugasan. Bagi kemasukan pekerjaan di sektor minyak dan gas, prosedur operasi standard SOP sedia ada masih diterima pakai. Begitu juga dengan tata cara kemasukan ke negeri Sarawak dari Semenanjung Malaysia masih menggunakan SOP yang sedia ada dan diwajibkan kuarantin selama 14 hari beserta wristband. Semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang ingin masuk ke Sarawak dari Semenanjung Malaysia perlu memohon kemasukan melalui aplikasi Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration form. Mereka akan dikuarantin selama 14 hari dan ujian COVID-19 diambil pada hari kedua dan hari ke-10. Kos kuarantin dan ujian COVID-19 akan ditanggungkan oleh sendiri. Berikut pula, seorang ahli politik dari Parti Sarawak Bersatu PSB telah mengeluarkan kenyataan di dalam akhbar tempatan mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan Baleh gagal. Kenyataan itu segera dijawab Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Infrastruktur Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing dalam satu kenyataan media hari ini bahawa Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 3 bilion ringgit untuk pembangunan infrastruktur di Baleh. Ini sekaligus sebagai bukti Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS tetap membangunkan kawasan dua bandar di negeri ini. Katanya peruntukan itu merangkumi beberapa jenis pembangunan di kawasan Baleh, antaranya seperti yang tertera. Tan Sri Dato' Amar Dr. James yang juga Adun Baleh turut menjelaskan relevannya membina lapangan terbang di Tunuh Kapit kerana ia merupakan sebahagian dari rancangan dasar jangka panjang untuk kawasan tersebut membangun seperti yang pernah dinyatakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari semasa pelancaran Mesyuarat Agung Tahunan ke-17 Dewan Perdagangan dan Industri Dayak DCCI tahun lepas. Beralih ke laporan mengenai keunikan kucing Old Bazaar yang menyimpan pelbagai sejarah lebih 100 tahun.
Ia akan terus dipelihara dan bakal menjadi salah satu lagi lokasi pelancongan menarik di Bandaraya Kuching. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau optimis usaha itu akan menjadikan tempat tersebut lebih menarik memandangkan aktiviti perniagaan yang masih kekal sehingga ke hari ini. They wanted to do, or what we wanted to do, is for the old Kuching, the place where Kuching was born, the commercial side of Kuching, where it started, which has been there for more than 100 years. We want to have it preserved, just like how Singapore, Malacca as well as Penang preserve it. So that's why this would be once it is completed, it would be very, very interesting. There is a history, there is a story there, and as not just preserving the building, we also want to preserve the business that has been going in that area for those many years. One of them is the tinsmith, the goldsmith. The old goldsmith in Kuching are mostly in this area, as well as the makan place. This used to be a bustling area, and we want it to be preserved as a bustling area, but in a different form. Berikut jelas beliau selepas merasmikan pra-pelancaran Kuching All Bazaar Cultural Mapping and Tourism Promotion Program di Kuching hari ini. Tambahnya, rancangan tersebut telah dikemukakan Persatuan Komuniti Bazar Lama Kuching pada tahun lepas dan berharap agar usaha yang sama akan dijalankan di Padungan dan India Street yang turut memiliki tarikan dari segi sejarahnya. Laporan berikutnya. Kontraktor pembinaan lebuh raya Pen Borneo di persimpangan Jalan Batu Enam Sungai Dalam Miri diminta untuk mengambil penyelesaian segera bagi memastikan keselamatan penduduk yang menggunakan laluan itu terjamin. Menteri Pengangkutan Sarawak Merangkap Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, tindakan pantas yang perlu diambil adalah membuka laluan kecil, menurap persimpangan yang terjejas dengan batu bata, memasang pembendung parit untuk mengelak banjir, memasang lampu serta memasang papan tanda di persimpangan utama. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke tapak berkenaan di Miri pada Selasa. Lebih 30 penghuni dan 15 kawasan persimpangan telah terjejas akibat projek pakej WPC 11 Sungai Tangkap ke Jalan Pintas Wujud di bawah lebuh raya Pen Borneo itu. Sekian Buletin Ukas edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Ukas serta Ukas Channel di YouTube. Salam Ukas.